pun kita kena jimat cermat tuan-tuan. Saya tengok jemaah haji kadang-kadang satu bab kena jimat. Sampai-sampai kecenderungan untuk berkorban besar. Memanglah ciri-ciri ibadah haji ini dua. Berbeza dengan ibadah haji pertama, talbiyah. Ibadah haji tak ada talbiyah. Dan ibadah haji ibadah istiharkan. Yang kedua, pengorbanan, sembelihan korban sama dendam dan sebagainya. Itu ciri-ciri. Tapi ada juga jemaah haji begitu gairah sangat nak korban dan sebagainya. Last kali dia terfikir dia nak balik besok, duit mesti kena ada untuk nak tawaf wadah. Sebab kadang-kadang kita dah pernah buka-buka duduk-duduk nak balik ke rumah. Apa boleh demam, nak jalan tak larat. Duduk atas wheelchair boleh, wajib tawaf wadah. Ada jemaah yang tak tawaf wadah kerana tertutup duit. Ada lagi duit sayang nak habiskan tak guna lebihan barang timbang besok. Ekstra lagi. Simpan duit nak bayar tambah balik, sanggup tidak tawaf wadah. Itu masalah paling besar. InsyaAllah saya dah buat rangka lebih kurang tentang peruntukan. Amanah betul-betul apabila diamanahkan kepada kita, kita kena jaga dengan baik untuk rahmat Allah. Ingat, kalau kita tumpang orang tu pergi nak buat ibadah bukan jaga kita. Jadi janganlah kita paksa orang jaga kita. Kata kita dia, saya nak nombak ustaz lagi bukan ni, apa dia dah ustaz kata? Pergilah. Ustaz ni nak pergi ibadah, dia tidak sanggup nak jaga orang tiap-tiap hari. Saya 2-3-4 tahun lepas ada seorang orang kampung saya nak numpang saya pergi haji. Saya tak boleh, tapi minta maaf saya cerita, saya akan ajar tawaf sa'i sampai pandai. Sebab pandai dia buat sendiri, jangan ikut saya lagi kan, sebab saya sendiri nak ibadah. Jadi kalau saya jaga dia, ibadah saya boleh tak pulang. Kita nak tawaf tak kosong, mana lagi hilangkan. Jadi sebab tu tawaf sebenarnya ibadah infiradi, bukan ibadah ijtimai, bukan ada jamaah. Tak ada niat sahaja bertawaf di Kaabah jadi makmum kata Allah Taala tadi. Bertawaf itu dia tunjuk cara sahaja. Patut kita ikut bertawaf sekali, patut buat sendiri. Apa itu bertawaf? Sentiasa bertaubat, Allahu Akbar kabira. Tiap malam, tiap saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, tak ada dosa, tapi beristighfar bertaubat. Malam sebelum buat qiyam, Nabi bangun, tengok langit, dia baca doa, dia baca 10 ayat terakhir surah apa namanya? Inna fil ikhtilafil laili wan nahar. Ayat sampai habis, lepas tu baru Nabi berdoa, baru sembahyang qiyam. Punya tertib dia. Ingat mati, kita tersedia di sana lihat gambaran akan kematian. Apalagi pada hari mahsyar, ada di Arafah dan di Muzdalifah. Di Muzdalifah khususnya sampai tertib semua tidur. Putih bergelimpangan itu. Ingat kita mati. Yang mati subuh pun ada. Yang mati subuh pun ada. Tahun lepas jemaah saya mati di Mina. Di Mina ada. Tapi yang mati sedih pun ada. Tahun 2003. 252 orang mati terpijak ketika melontar Jabal Aqabah pada 10 hari bulan Zulhijjah. Waktu itu jamaah bangun kecil. 252 orang, saya ada gambar disimpan yang mati bergelimpangan. Kita larang jemaah kita pergi pada masa itu. Ada yang pergi, ya kan? Bila sebaik tak matilah masa sebelum sampai ajar. Ada seorang jemaah yang duduk di maktab yang saya bertugas pada masa itu, dia kata dia jalan ke luar takut terimpit terangkat. Makin tinggi rasa terlebih dia pijak apa tak tahu dia. Di rumah keluar dia tetap melontar tengok kaki penuh dengan darah, mana dia pijak mayat. Nak pergi melontar buat apa? Masa melontar sampai ada berhari-hari. Kenapa nak pergi pada masa itu? Walaupun masa itu apa? 10 Zulhijjah itu waktu duha bagi mazhab Syafi'i sunat melontar pada masa itu. Bagi mazhab Hanafi wajib. Jadi kita Syafi'i bagi pada Hanafi dia wajib. Apa kita nak ganggu masa dia? Okey, rida. Ini rida itu satu hal yang paling bahagia sekali apabila ada sikap rida dalam diri kita. Mudah terima apa yang diberi oleh Allah Taala. Rida mesti kena ada macam mana pun. Saya berceramah kepada orang anak ibu PKS yang mahal-mahal. Kenapa? Sedangkan tuan-tuan, datuk dan segi apa saya tidak dan segi kita maaf saya cakap Muslimah kalah. Nak cakap dan suri datuk ekspres panjang letih saya. Sekarang kita berkata Allah Ta'ala akan bagi kepada kita apa yang patut kita dapat, bukan apa yang kita bayar. Apa yang patut kita dapat itu yang diberi oleh Allah Ta'ala. Kita jangan fikir apa yang maha kenapa tidak. Kita kena fikir kenapa Allah Ta'ala beri
saya ada pengalaman seorang hamba Allah makan nasi mentah 3 hari di Mina. Perempuan. Semua orang makan nasi masak, dia suka mentah. Oh, nasi air mentah lah, dia kata. Nasi air mentah orang aku makan pagi, sikit soal. Makan. Besok mentah lah. Last kali baru dia tanya, kenapa ya saya tiap-tiap hari dapat nasi mentah? Barulah ada orang berani kata, awak cuba lihat kembali. Muhasabah diri. Apa yang kau cakap, apa yang kau kata selama itu. Perempuan dalam bilik, dia datang, dia orang ada duit. Dulu dah tentang haji pergi package. Suami dia ni jadi apa ni, low profile. Walaupun ini kita nak pergi muasasah, saya nak rasa muasasah, pergi muasasah. Isteri pula kata, I kalau tahu macam ni, I tak datang muasasah. Itu perkataan luar, maka makan sebentar lagi. Tapi tidak semua nak sebentar pada sebab tu, dan api tak nyala pun tak betul. Ini dia pelik pasal dia seorang, mentah orang lain tak mentah. Ya kan? Dekat Mina tu macam-macam lah. Itu tak kisah. Saya makan nasi lemak, dapat nasi lemak je, sambal pun tak ada. Besok dapat sambal saja, nasi pun tak ada. Biasa. Rita, kita rita apa yang ada pada berlaku, sikap yang kita nak lahirkan dalam diri kita dengan keadaan rita tadi. Syukur pada Allah Ta'ala, sentiasa bersyukur. Nabi yang ditanya oleh Aisyah, kenapa dia solat sampai 100 kali, salahkah aku untuk bersyukur pada Allah Ta'ala? Karena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat yang begitu banyak, Allah Ta'ala beri ingatan, wa in ta'udhu nikmat Allah ila tuhsuha. Jika kamu nak bilang nikmat Allah, tak terbilang banyak. Pagi ni saja cuba dia. Mula-mula bangun pagi tadi, nikmat pertama saya lah. Boleh buka mata. Dulu waktu kecil-kecil ada juga bantu-bantu itu, tak boleh buka mata, tarik mata tu. Pasal sakit mata. Ya kan? Nangis, buka mata tak boleh. Hari, celek mata tak apa. Senang. Lepas celek mata, boleh bangun. Duduk atas katil baca Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mampu membaca rumah. Masuk bilik air, dapat buang air dengan lawas. Itu nikmat paling besar. Cuba kalau tak lawak, kalau tak mengajar ni, hidup silap, putak, barang tak keluar. Nikmat Allah Ta'ala bagi. Sampailah lepas pergi kuliah subuh, balik kuliah subuh, dapat sarapan apa semua sampai balik ke sini. Alhamdulillah, itu nikmat. Dia Allah Ta'ala bagi. Okey. Ibadah juga menghapuskan sifat tercela, iaitu pertama sifat pemarah. Panah-baran di mana-mana ada, tapi kita kawal. Banyak istighfar, banyak selawat, insya-Allah kita dapat mengawal panas-baran. Kalau panah-baran itu banyak selawat, banyak istighfar, banyak Quran. Sebab itu saya alih-alih itu kan saya dulu sekurang-kurangnya tasbih 1 kali pagi, 1 kali petang. Ya kan? Istighfar 1 pagi, 1 petang. Ada selawat pada Nabi 1 pagi, 1 petang. Tahlil untuk memperkukuhkan iman kita 1 pagi, 1 petang. Kalau tidak, bahawa ada kekuatan bagi itu. Yang panah-baran juga. Kalau tak egal, tak kawal. Tahun lepas ada seorang jemaah pergi jumpa saya, Ustaz, saya ni tanya lah, ni jemaah ni jangan macam saya. Bangun ni, polisi di sini, punya kalau tengok pada jago, hebat juga kan. Saya nak tanya Ustaz, isteri saya ni detail lah Ustaz, dia kata, kenapa ni? Dia nak pergi buat apa-apa tak beritahu saya. Isteri nak sedekah pada kaki miskin sendiri, apa saya minta izin lagi. Saya kata, Tuhan, tugas suami mendidik isteri, bukan mendera isteri. Tidak tiap langkah kita nanti ada benda kita didik dia blanket. Saya izin awak buat cara blanket, mana dia boleh buat tidak setiap kali minta. Kalau setiap kali minta, marah dia. Dia kan? Nak berak minta izin, mama nak berak abang kata tak boleh, tak berak lah. Saya kata, kita mendidik isteri, bukan mendera isteri. Bagi apa Ustaz dia? Isteri ada depan tu dia nak menang, betul kan? Takabur dan sombong, banyak juga yang takabur sombong ini. Cakap takabur dan sombong melahirkan sifat-sifat itu. Cara lagak pun ada berbeza. Saya ingat lagi pengalaman saya pernah marah di jemaah dan masjid. Marah tidaklah, dia cakap tu